Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak murid Ustaz, apa khabar semua? Ustaz harap kamu semua dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapatlah kita merasai nikmat kehidupan, dapatlah kita merasai nikmat keimanan, dan dapatlah kita merasa kesenangan, merasa ketenangan di setiap hari. Alhamdulillah, syukur. Hari-hari kita kena ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu cara kita nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara macam mana? Cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, wakil kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampaikan kebenaran, sampaikan tentang ketuhanan, sampaikan tentang kebenaran, jalan yang benar. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tugas kita adalah untuk mengikut segala perintah Allah dan mengikut segala ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita belajar fiqh, perintah terbagi kepada dua, sama ada wajib ataupun sunat. Perintah tu bermaksud wajib ataupun sunat. Perintah yang wajib seperti solat sunat, solat 5 waktu sehari semalam. Solat fardu 5 waktu sehari semalam. Itu adalah kewajipan. Puasa di bulan Ramadan, zakat, menunaikan haji bagi yang mampu, itu adalah wajib. Menghormati ibu bapa, itu semua adalah wajib. Dan perintah yang sunat seperti mana? Seperti apa? Solat sunat, puasa sunat, bersedekah, itu semua sunat. Jadi kita nak belajar tentang salah satu perintah Allah SWT, ajaran Nabi SAW berkenaan dengan solat sunat duha. Solat sunat duha merupakan perintah juga, tapi perintah yang berbentuk sunat. Apa itu sunat? Kalau kita buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Tinggal tidak berdosa. Kalau dalam Arab dia ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqibu ala tarkihi. Okey. Sebelum kita masuk, kita baca doa belajar, moga-moga kita dapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa maksud dia? Allahumma aftah alaina hikmataka. Ya Allah ya Tuhanku, bukakanlah segala pintu kefahaman, hikmat, kebijaksanaan. Wanshur alaina, dan berikanlah kami, wanshur alaina min khazaini rahmatika ya, segala khazanah, segala kurniaan min khazaini rahmatika ya, rahmatika ya arhamar rahimin, daripada khazanah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Tuhanku, bukakanlah segala pintu-pintu kebijaksanaan, pintu-pintu kefahaman, dan berikanlah kami segala kurniaan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kami. Jadi dalam hadis Nabi SAW, Allah SWT memberikan 100 rahmat kepada hamba-hamba dia, kepada semua makhluk dia. Satu rahmat Allah SWT campakkan dekat dunia, dan 99 rahmat Allah SWT simpan di akhirat. Satu rahmat yang Allah SWT campak kat dunia tu
semua manusia, semua haiwan, semua jin, semua pokok-pokok berkongsi satu rahmat tu. Masya Allah. Daripada zaman Nabi Adam sampailah ke hari kiamat, berkongsi satu rahmat. Masya Allah. Dengan rahmat tu kita dapat berkasih sayang. Dengan rahmat tu kita dapat makan dan minum. Dengan rahmat tu kita sama-sama kita dapat merasakan matahari, cahaya matahari, kita merasakan tenangnya malam, kita merasakan nikmat tidur dengan satu rahmat tu. Masya Allah. Dan 99 rahmat lagi Allah SWT simpan di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah SWT. Dan kita berharap, kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami segala rahmat yang Engkau kurniakan di dunia, dan berikanlah kami rahmat di akhirat. InsyaAllah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan pemudahkanlah urusan kami. Mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan bukakanlah simpulan lidahku supaya mereka memahami kata-kata aku. Ini adalah doa daripada doa Nabi Musa alaihissalam apabila dia nak pergi berdakwah kepada Fir'aun laknatullah. Okey, baik. Kita terus pada pelajaran hari ini. Okey. Untuk hari ini kita hanya membuat latihan saja. Okey. Tengok pada tajuk tu solat sunat duha. Okey, sebelum ni Ustaz dah ajar dah macam mana kaedah kita nak solat sunat duha, apa doa solat sunat duha, berapa rakaat, semua Ustaz dah ajar. Okey. Tapi Ustaz tak bagi tahu lagi apa kelebihan solat sunat duha. Ada dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang menjaga duhanya, nescaya diampuni Allah SWT segala dosanya seperti buih di lautan. Jadi kalau kita jaga solat sunat duha, walaupun 2 rakaat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Jadi jagalah. Walaupun kita buat 2 rakaat, jaga. Setiap hari jangan tinggal. Barang siapa yang solat sunat duha sebanyak 4 rakaat sebelum dan selepas 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam syurga. Sebuah mahligai. Allah Ta'ala akan sediakan kita satu mahligai di dalam syurga kalau kita buat amal solat sunat duha sebanyak 4 rakaat. Dan Rasulullah SAW bersabda, ini hadis kursi, wahai anak Adam, Allah Ta'ala kata, firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, wahai anak Adam, janganlah kamu merasa lemah untuk beribadat kepadaku dengan cara mengerjakan solat 4 rakaat di awal waktu siangmu. Nescaya akan aku cukupkan untukmu di akhir harimu. Ini berkenaan dengan rezeki. Kalau kita amalkan solat sunat duha sebanyak 4 rakaat. Kita sembahyang 4 rakaat di awal hari, iaitu solat sunat duha. Kita buat solat sunat duha sebanyak 4 rakaat pada awal hari, maka Allah SWT akan cukupkan rezeki kita pada akhir hari, kita pada hari itu. Jadi itu kelebihan solat sunat duha. Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kita, Allah SWT akan ampunkan kita, dan Allah SWT akan bina satu mahligai di dalam syurga. Masya Allah. Mana kata apa? Allah Ta'ala jaminlah kita masuk syurga. Sebab tu Allah Ta'ala bina mahligai dalam syurga. Masya Allah. Kalau Allah Ta'ala tak jamin kita masuk syurga, Allah Ta'ala tak bina mahligai. Tu mana kata insya-Allah kita akan jadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita amal salah satu perintah Allah, dan Allah Ta'ala akan bagi ganjaran di sisi Allah SWT. Okey. Terus. Okey, kamu terus buka buku latihan solat sunat duha.
Okey, latihan 1, warnakan jawapan yang betul. Mudah aje warna. An Abi apa? Harairah ke Hurairah? Radhiyallahu anhu qala. Ausaniya ataupun usaniya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rakaatain duha ataupun dhaha. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ataupun sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada aku agar menunaikan solat sunat duha sebanyak 1 rakaat ataupun 2 rakaat, riwayat Al-Bukhari. Okey, latihan yang kedua, isikan tempat kosong. Zuhur, pagi 30 minit, kelebihan digalakkan. Duha bererti waktu apa? Atau panas sinar matahari. 2. Solat sunat duha ialah solat yang dilakukan selepas syuruk sehingga 30 minit sebelum waktu apa? 3. Amalan solat sunat duha sangat apa dalam Islam? 4. Selain digunakan pahala, solat sunat duha juga mempunyai banyak apa? Ni semua di copy je dalam buku teks. Kamu tengok balik buku teks. Okey, lukis jarum jam. Solat sunat duha ialah solat yang dilakukan 30 minit selepas syuruk sehingga 30 minit sebelum waktu zuhur. Lukiskan jarum jam untuk menunjukkan 3 waktu berbeza yang boleh dilakukan solat sunat duha. Lukis jarum jam tu, jarum jam panjang dengan jarum jam pendek. 30 minit selepas syuruk tu bila? 30 minit sebelum waktu zuhur tu bila? Lepas tu waktu apa-apa waktu yang dibolehkan sembahyang sunat duha. Okey. Okey, selesai. Okey, ingat kata-kata ustaz. Nabi SAW kata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang dia ketahui, maka Allah SWT akan memberikan ilmu yang tidak diketahui olehnya. Jadi kita buat apa yang kita tahu. Hari ni kita tahu apa? Kita tahu kelebihan solat sunat duha. Kita tahu waktu solat sunat duha bila. Kita tahu solat sunat duha berapa rakaat. Jadi bila kita buat tu, maka Allah Ta'ala akan tambahkan ilmu kita. Tambahkan rezeki kita. Tambahkan ketenangan kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, untuk hari ni kita buat latihan je. Sebab sebelum ni pun kita dah berapa kali dah banyak ulang. Jadi latihan ni sebagai pengukuhan untuk kita ingat lagi dan lagi insya-Allah. Okey, setakat itu pada ustaz. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.